saya start Tonua ni sebenarnya 2016. Waktu tu Excel contoh. Okay, right. Tapi 16. time tu saya tak adalah serius. Saya just join macam tu je lah. Sebab waktu join sebab minat dia, sebab point. Itu je. Sebab point point tu dia kan. Excel dulu. Kumpul-kumpul point, lepas tu boleh naik kapal terbang. Itu je. Lepas tu mula-mula buat tu saya daftarkan parent saya lah. Mak ayah saya, tapi ayah saya tak join lagi time tu. Susah juga. So saya daftarkan mak saya dulu. Okay. Lepas tu baru saya daftar adik saya. So dari situlah start je saya nampak, oh benda ni boleh buat duit ni. So barulah saya start kenal kat kawan apa semua tu lah. Okay, sebelum tu macam mana saya boleh join Tonua ni. Okay, dulu tu Excel lah. Waktu tu saya tak bekerja. Dan saya tengah mencari kerja time tu. Pergi interview sana, pergi interview sini, susah pula nak dapat kerja. Kan? Macam kisah saya ni. Betul. Saya susah. Mungkin sebab ada degree tapi tak ada pengalaman. Itu masalah dia. Jadi ya betul. Saya ada degree. Business admin. Jadi bila pergi interview, banyak interview sini, tak dapat, so saya give up lah. Saya ingat, saya kata tak boleh macam ni. Jadi kena jugalah buat bisnes. Okay, so saya cari dekat Facebook tu, mula-mula tu saya nampak macam-macam bisnes lah. Tapi modal dia keras lah kan. Dengan kita pun. Masa tuan cari kerja tu, hati tuan memang nak kerja ke ataupun tuan nak buat bisnes tu sebab tuan nak buat fast money ke apa ke sebenarnya? Tak. Sebenarnya saya dah give up nak pergi interview. Dah itu sebab dia. Sebab dah pergi banyak interview lah. tapi tak dapat lah apply. Lepas tu macam last kali tuan ambil option kerja lah. Betul, sebab saya bukan dekan kan. So saya kena bayar duit PTN tu. Sebab saya nak kena bayar duit PTN tu kan. Asyik dapat reminder lah. Hutang tu tunggak kata, macam mana nak bayar ni, duit tak ada kan. Lepas tu itu ya startnya saya cari bisnes lah. Saya cari mula tu ingat nak try macam-macam bisnes lah, ingat try, tapi modal tak banyak kan. So waktu tu pula mungkin saya friend dengan Tuan Mus'ab ni. Saya selalu nampak post dia, saya selalu nampak progression dia. Jadi saya macam berminat lah dengan bisnes Tuan Excel lah time tu. Okay, so waktu tu lah saya start PM dia, saya tanya macam mana nak buat bisnes ni apa semualah. Saya buat Tuan Excel tu rasanya dalam yang serius tu awal-awal tu lah, setahun tu je lah. Setahun tu saya buat online tuan. First tu saya buat offline dulu lah. Memang offline dulu lah kan, pada peringkat awal. Offline dulu lah, mula cerita dengan kawan. Biasalah kan, SIM card RM100 agak susah lah untuk yakin dengan kawan. Dengan kita pun komisen tak ada kan. So saya buat tu, saya kenakan kat kawan banyak. Adalah yang dalam ramai-ramai tu 2 orang join. Okay, 2 orang join. Dalam berapa orang tu cerita? Ramai tuan, dalam 30-40 gitu lah kan. Biasalah member pun dah sedap kerja, gaji banyak kan. Bila kita cerita pasal bisnes Tonua ni, untung sen-sen ni, dia orang pun kita kau buatlah dulu kan. Kita tunjuk income yang kita daftar mak kita. Adalah waktu tu dalam RM2 lebih macam tu kan. Kita tunjuk aku dah dapat dah komisen ni. Betul bisnes ni. Dia orang kata tak apalah, kau buat dulu. Okay, tak apalah. Saya waktu tu nak kata down tu memang down lah kan, sebab kawan-kawan reject kan. Biasalah. Tapi apa pemangkin dia tu? Pemangkin ni sebab saya nak cari duit lah. Ke sebab nak bayar PTN tu? Itu salah satu dia tuan. Satu dia memang saya nak bayar duit PTN tu kan. Sebab kita dah berhutang kan.
So tak sedap lah hutang tu lama-lama tengok makin bertambah. PTN kalau tak bayar dia ada pula tambahan ni kan. Ada charge tambahan dia. Tapi tuan memang yakin lah bisnes ni memang betul-betul boleh ubah hidup tuan ke? Memang tuan yakin lah benda tu. Mula-mula Ke pun tak yakin, tak try yakin lagi? juga. Try Try lah kan. So dah start daftar 2 orang kawan tu, barulah start online pun semua tu, baru nampak lah commission tu masuk kan. Bila dah RM50 tu baru nampak commission tu masuk, waktu tu baru yakin. Barulah buat betul-betul. Oh, masa start RM50 masuk baru yakin. Betul. Sebelum tu tak yakin ni sebab duit tak masuk. Kan? Bila tengok, komisen ada tapi kenapa tak masuk account bank? Tengok dalam grup, ramai orang update duit masuk lagi, kita tak masuk kan? So rupanya kena cukup RM30 kan? Dan yang paling best sekali, waktu saya buat tu, waktu saya join tu, saya tak faham sangat pasal komisen tahun luar. Yang saya tahu kalau saya daftar orang, saya dapat duit. Itu je. Langgar dulu lah. Memang langgar je. Kan? Mungkin itulah salah satu sebab saya susah nak close kot. Okay. Jadi lepas tu barulah start sikit-sikit buat online. Buat online macam tu lah. Sampai hujung 2016 tu, saya dapat komisen adalah lebih sikit. Dan saya berjaya keluarkan sebiji kereta lah. Kereta pun kereta murah je. Kereta Azia je. Tak ada masalah tuan. Kereta Azia je. So itulah start macam mana saya mula apa semua lah. Memang struggle lah. Ada pergi buka booth. Sambil buka booth tu ada orang maki tiba-tiba. Allah. Tiba-tiba saya tak tahulah kenapa. Kalau ada Tuan Faris kat sini tahulah. Waktu tu saya buka booth dengan dia. Kita orang buka sehari je. Esok tu kita orang tutup terus. Allah. sebab tu lah. Tapi kita tak down sangat lah. Pengalaman kan. Kita tak down lah. So kita belajar start buat online kan. Macam mana nak post apa semualah. Tengok dekat YouTube. Macam tu lah. Tapi saya buat tu 2016 tu je saya buat betul-betul. Sampai saya dah buat 2016 tu lah. Masa 2016 tu start betul-betul real buat lah. Memang buat betul-betul lah. Okay, daftar pun. Tuan buat seorang-seorang ke ada dengan geng ke apa? Saya seorang-seorang tuan. Adalah member tapi member ni dia macam cik semua. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap dia semangat, kejap dia tak semangat. Tak, saya jalan je. Tapi nanti lah tuan seorang tak apa kan. Tuan tetap buat. Betul, saya tetap buat lah. Waktu tu saya pun tak kenal sangat lah kat sini siapa yang buat tu Excel ke apa kan. Saya tak tahu lah. Saya tahu kawan saya seorang ni je. Tuan masa tuan kenal. Jadi tuan walaupun tuan buat seorang kan, jadi siapa yang pemakin tuan untuk tuan refer ke apa-apa ke yang sentiasa support ke tuan ada ke? Ataupun memang inisiatif diri tuan je buat jalan sendiri? Kita macam saya banyak tengok YouTube lah. Tengok YouTube daripada grup WhatsApp pun. Selalu buka YouTube lah. Kalau kita macam down je, saya buka YouTube lah. Buka YouTube lah. Carilah, tengoklah testimoni tu essay bagi kita semangat balik. Itu saya dulu lah. Sekarang pun rasa ada lah. Sekarang tak tahu lah orang sekarang ni buat lagi tak macam tu kan? Tak tahu lah. Sebab kita sama ke? Kita tak ada circle yang dekat. So cara kita nak semangat tengok YouTube lah kan. Tengok YouTube, tengok testimoni. Itulah. Ni kadang-kadang kita tak perlu kawan pun kan. As long kita betul-betul dah faham, kita nampak peluang ni kan. Down tu semua orang akan down kan. Betul. Walaupun tuan tinggal kita panggil boleh katakan jauh lah daripada Musab kan. Musab KL Selangor, dengan saya KL Selangor. Betul. Seorang, bangun seorang-seorang. Tabik. Sebab tu lah, sebenarnya saya tak percaya tau. Kalau orang cakap, aku tinggal seorang kat sini, aku tak boleh buat. Sebenarnya benda tu tak betul lah. Boleh buat. Kalau tinggal seorang. Kalau betul-betul buat kan. Kalau tuan tengok YouTube apa? Selalu saya buka lah testimoni tu Excel, tengok ada Kak Jah kan. Selalu tengok yang Kak Jah lah semangat. Video tu tengok ulang-ulang lah. Yang cara dia sampaikan tu lah. Best lah.
kan. Lepas tu ada Mazal Abbas ada buat apa testimoni kan, Video-video dia kan. interview. So kita tengok lah itulah. So terfikirlah kenapa orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat. So itu yang jadi kita lagi semangat lah. Biasalah down tu adalah, kadang terberhenti pun ada lah. Macam tahun 2017 tu memang berhenti lah. Berhenti tu lah. Memang berhenti lah. Kan? Dah sebab 2016 tu memang niat dia, aku buat betul-betul aku nak buat keluar kereta. Itu je. Kereta apa tak kisah. Jadi aku boleh buat keluar kereta. Itu je. Saya buat sekarang dah macam bukan keluar kereta dah ni. Tapi saya start masa 2017 tu tuan stop kan? 2017 tu memang saya stop, tapi tak adalah stop macam stop betul lah, betul-betul stop lah. Tapi dia tak macam 2016 tu. Saya daftar sebulan tu kadang seorang, dua orang. Macam tu lah. Ada juga pendaftaran tapi kurang lah. Chip small lah. Mungkin sebab waktu tu dah selesa kot. Saya cuma nak tanya tuan lah. Saya nak tunjukkan pada orang kan. Sekarang ni kita ada lebih kurang 170 orang tengah tuntut. Dia adalah orang baru. Saya nak tanya daripada tuan sini. Semasa 2016 tuan buat secara serius. 2017 tuan dah mula stop kan, long line. Betul. Masa tuan stop buat tu, commission stop tak masuk? Commission tak stop tuan. Commission dia stop. Betul. Commission tak pernah stop. Setiap bulan mesti masuk. Itu subjektif kan. Itu biasalah kan. Betul. Betul. Saya boleh bayar kereta setiap bulan, saya boleh bayar TTN setiap bulan. Walaupun dah kita nak tunjuk kepada orang sebenarnya benda ni. Jadi disebabkan tuan tak pernah putus dapat komisen tu yang buatkan tuan rasa tuan nak buat balik. Betul. Rasa macam rugi lah. Rugi lah. Waktu 2018 tu kan. Lepas tu bila tahun luar, bila dah umum yang SIM card RM10 tu, kata kena comeback, kena buat balik lah. Dengan waktu tu ada offer naik pangkat free kan lagi lah. Saya kata kena naik sebab takkan sampai bila saya nak normal member. Itu lah. Nak upgrade kena bayar kan. Betul. JC kena RM12,000, Service Center RM25,000. Sekarang JC RM200 commission. Betul. Itu pun sangat senang. Edihkan tu. Betul. Dan ada lagi tuan? Cerita lagi tentang diri tuan? Okay. Saya buat saya buat tahun luar lah yang betul-betul dia. 2018 tu memang saya daftar ramai lah. Okay, saya terus daftar, saya just buat online. Saya 100% buat online. Saya tak ada buat offline lah. Kalau offline ni saya rasa saya tak ada pengalaman sangat. Jadi 2018 tu kira permulaan dia lah. 2019 tu bila company offer ada kenaikan pangkat ke center, junior center, service center, time tu lah saya memang susun strategi macam mana nak buat balik. Macam mana saya buat 2016 tu, saya bawa ke 2019 lah kan, waktu offer naik pangkat tu. So saya buat balik lah. Saya target mula tu saya target nak naik junior center je, tapi hujung tahun tu naik sampai service center kan. Alhamdulillah. Rezeki lah. Masa hujung tahun 2019. Sebenarnya saya naik service center tu bulan 8 2019. Saya naik 2 akaun lah. Bulan 8 tu naik akaun satu. 2020 memang lah komisi memang naik lah sebab plan data baru keluar kan. Lepas tu memang saya target 2020 ni jadilah macam mana aku nak naik branch. Apa kau branch lah. Sebab kita dah temis yang branch 2019 tu kan. Dengan lah setiap betul. Tahun. Lepas tu satu lagi sebab saya punya rangkaian ni ada seorang dah naik branch 2019 tu. Siapa? So terkesan lah kan. Siapa naik branch tu? Tuan Hazwan Yusof. Itu yang ini dah pancung upline dah ni. So saya memang kata tak boleh, seorang cukup, jangan yang lain. So saya push lah kan. Push. So saya buat. Sebenarnya ada juga lah give up kan waktu kita nak naik branch ni, sebab
Bila buat biasalah kan. Ada mungkin kita tersalah lah, salah cara lah nak buat turnaround ni. So saya belajar lah, saya belajar banyak lah. Saya PM Tuan Halim kan, dengan Tuan Nick pun saya PM, saya tanya macam mana dia orang boleh naik branch. Memang dia orang tak kenal saya tak kenal dia orang, memang saya pergi PM je. Okay. Tapi saya orang tanya lah macam Tunwang mana. ni, satu kelebihannya orang Tunwang ni suka bantu-bantu Betul, kan, tak lupa. betul Tuan. Betul, dia orang tak kedekut ilmu. Kita tanyalah, dia orang memang tak ada dia hal orang lah. memang servis lah, memang share lah. Macam kita Okay ni lah. Tak ada macam dia orang. nak tahu kan, tak ada kan. Itulah beza kelebihan buat Tunwang lah. Betul. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. harap budaya ni sampai bila-bila Tunwang ada. Betul. Tapi saya nak tanya tu, saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan kita yang lain. Dekat sini, kalau kita nampak Tuan Akib ni dia naik branch, tapi sebelum ni ada dia punya rangkaian bahawa dia dah ada yang naik branch. Okay. Dekat sini kita nampak dalam bisnes ni, dia bukan soal siapa daftar dulu, siapa tak daftar dulu. Siapa buat kerja, dia upgrade dulu, commission dia naik dulu. Dia rajin, dia naik dulu. Dia rajin, dia dapat. Kan, Tuan Akib ni disebabkan bawah dia tu dah naik, dia apa nak bonggong tu. Dia naik kot naik. Saya memang tak boleh duduk diam lah kan. Memang kata, tak boleh, aku kena naik kat dia branch. So 2020 tu memang saya buat lah. Saya buat betul-betul, saya check balik apa yang salah saya kan. Mungkin banyak silap lah saya belajar. Saya belajar daripada saya punya branch tu lah kan, daripada Hazlan tu. Banyaklah silap saya. Lepas tu cara servis kan, sebab saya dulu je saya buat, saya jadi tinggal. Saya buat, cara nak buat macam ni, kau boleh tengok sini. Itu mungkin, itu kesilapan dia lah kan. Start pada 2020 tu memang saya susul, so memang saya bantulah kan. Sebab nak naik branch ni, kita kena bantu dulu kita punya rangkaian, baru kita boleh naik branch lah. At least kita kena ada lahirkan center kan, tu biasalah. Betul kan? Tu biasalah. Ada orang tanya soalan ni, mungkin soalan ni klise, tapi saya rasa semua nak tahu. Ada orang tanya, berapa commission selepas naik branch ni, tanda-tanda commission tu bakal jadi berapa tu? Saya tak tahulah. So macam bulan lepas belum lagi branch, last bulan 12 tu saya check commission saya dah total semua. Total semua 8,000. Allahuakbar. So bulan ni saya check setakat 20 hari bulan ni dah cecah 3,000. Boleh capai 5 angka. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Saya harap bila tuan dah 5 angka ni, jangan lupa diri dah lah tuan. Tak ada tuan. InsyaAllah. Jangan lupa diri Sebab tu saya selalu kata kat semua orang, kalau siapa yang nak commission 5 angka dalam Tunwang, jawapan dia senang, upgrade branch. Tu je. Betul. Kena pulut lah, kena korban lah sikit kan. Kena buat apa saja cara lah. Yang pasti kita boleh capai branch, possibility untuk dapat passive 5 angka tu memang ada. Betul. Tuan, kita tak nak buang masa. Ramai orang sekarang tanya-tanya. Sekarang ni tuan boleh naik branch. Jadi boleh tak tuan kongsikan sikit apa strategi, apa tips yang tuan boleh kongsikan, strategi yang tuan buat untuk tuan naik branch tu di saat akhir. Di saat akhir tu memang dia benda mungkin saya yakin sebab kena ada disiplin lah, kena buat jadual, itu je. Kena ada buat jadual kerja. Kalau kita tak ada jadual kerja ni, kita memang takkan buat lah. Memang kalau buat pun lebih kurang. Kena ada jadual kerja. Pagi nak kena buat apa, tengah hari nak kena buat apa, petang nak kena buat apa, bila masa nak rehat, target hari ni berapa nak capai. Kena macam kalau nak naik pangkat ni, of course kita kena tengok HQ punya target lah kan. Kalau commission banyak ni kan? Kita tak boleh dengar orang cerita. Kita sendiri kena tengok memo tu macam mana. Kita dah plan untuk capai macam mana, betul? Lepas tu kita kena contoh lah macam kalau macam sebelum ni nak naik branch 3,000, kita kena tengok lah commission kita sekarang ni ada berapa lagi nak kena top up untuk naik ke 3,000 tu kan. Berapa ramai nak kena daftar kan, anggaran kalau semua orang tu top up, berapa commission kita dapat. So itu yang penting lah, kena ada target.
Bila dah ada target berapa orang nak capai tu, kena pecahkan lah. Setiap hari berapa orang nak kena daftar. Okay, tak kisahlah buat online ke, buat offline ke, yang penting kena ada target. Kalau tak capai target tu, jangan tidur, buat je. Senang cerita Memang kalau saya you dah keluar, selagi tak close target, capai apa yang kita target, jangan balik. betul. Kan? Kita satu lagi kita kena set bila kita nak capai target tu. Itu yang paling penting lah. Kan? Memang aku nak naik branch, tapi tak tahu bila nak naik. Dia zikir Itu je naik branch. tak jadi juga kan, sebab kita kena target, okey, sekian-sekian hari aku target aku nak naik branch kata kan. Jadi kena bagi capai lah. Kena hari-hari tengok komisen, komisen aku dah berapa dah hari ni, okey, berapa lagi aku nak kena daftar, kena cukupkan untuk naik apa branch ni kan. Tak kisahlah, tak branch pun kata nak beli sesuatu lah daripada hasil komisen tahun luar ni, kena dapatkan lah. Contoh kalau kata nak beli iPhone 12, so kena dapatkan juga. Buatlah macam mana cara pun kan, kumpul komisen tu gunakan untuk beli barang tu kan. Jadi ada target tu je. Semuanya bermula daripada plan. Betul, plan, tu kita kena ada target. Kalau ada lagi tak? Itu je lah. Kalau boleh target tu, okey, kalau boleh target tu, kalau setiap hari mesti dapatkan lah. Kalau 2 hari sekali ke nak daftar, tapi pastikan dapatkan juga target tu. Kalau tak dapat, jangan tidur, itu je, buat je. Sebab saya memang boleh tak tuan bagi tahu apa contoh target yang tuan buat? Apa contoh target yang tuan buat untuk tuan paksa buat tu? Salah satu contoh target yang tuan set. Target pendaftaran lah. Contoh macam apa, saya nak naik branch tu mula saya target nak naik branch tu pada bulan 11, tapi tak tercapai hasrat tu. Kan, mungkin Allah dah atur bulan 12. So waktu tu bulan 11 tu dah 2,500. So saya ada lagi 500 lagi komisen. So saya susun lah berapa lagi aku nak kena daftar untuk capai lagi RM500 ni. Jadi kita kira-kira lah kan, kena memang kena tahu lah komisen untuk level 1 ni berapa persen kan, level 2 berapa persen, level 3 berapa persen, tapi saya fokus kat level 1 lah kan. So kat situ lah kita tahulah lagi 500 ni berapa orang lagi kita yang ada daftar. Okay, dalam tempoh 1 bulan tu. Jadi buat betul-betul lah lagi kan. Betul. Itu satu lah, kena ada inisiatif lah nak galakkan kita punya user ni top up, bagi top up free ke, bagi hadiah ke. Itu kena pandai-pandai lah. Macam saya sendiri, saya banyak kata kalau kau top up, saya top up, saya tambah lagi top up. Macam tu lah. Untuk bulan top up lah. Untuk yang pertama lah, bukan selamanya. Kalau selamanya taklah duit. Target ni lah Lepas tu bulan 12 pun banyak kontes kan. History dia keluar voucher. Itulah. Okay, ada orang tanya tuan. Tuan fokus cari dealer ke user? Soalan ni selalu orang tanya lah. Saya dua-dua saya ambil. User ke dealer ke, saya balun dua-dua. Saya buat je dua-dua. Asalkan capai target, itu je. Kan, delay user saya tak kisah. Janji saya punya target, kalau kata satu hari tu saya nak dapatkan 2 orang ambil in, saya buat lah. Delay ke user, saya just buat lah. Iklan tak kisahlah. Tapi mesti tuan punya iklan tu dia kena ada pecah lah kan. Yang mana betul, kena ada pecah lah. Tuan dah tahulah prospek jenis yang nak jadi dealer. Yang ni mesti nak jadi user. Betul. Tuan follow up ke apa ke, kena follow up dengan ayat yang betul pada orang yang betul lah kan. Saya link WhatsApp tu kita dah set kan. Bila orang klik ni, saya dah tahu dah, dia ni mesti nak tahu agent lah, yang ni apa user lah. So kita dah tahulah. Dia macam tu lah, biasa memang macam tu lah. Okay, ada orang tanya tuan kata tuan fokus pada pendaftaran kan untuk upgrade branch. Jadi ada orang tanya, dia nak tahu berapa ramai tuan punya pendaftaran tu untuk tuan target branch. Mungkin dia ni pun dia nak target branch. Mungkin pada bulan 12 tu lah. Saya daftar total dia dalam
Berapa tu? Saya pun tak apa ingat. Sampai tak ingat seorang Tak ada, tak adalah banyak. Mungkin dalam 20 lebih rasa. Dalam 20 lebih je. Tapi setiap bulan tu berapa tuan cadangkan kalau kita nak naik branch kan? Setiap bulan tu minimum dia perlu daftar tu berapa kan? Kalau betul-betul lah dia nak kerja branch kan? Tengoklah komisen berapa. Tapi sebaiknya 20-30 lah. 20-30 tu under rate. Minimum 20 lah. Kan? Itu baru tahap serius lah kalau betul-betul nak naik branch kan? Betul. Kalau nak naik branch memang 20-30 lah. Kalau daftar sebulan 2 tapi laung-laung naik branch. Betul. Kena konsisten. Benda ni kena konsisten tu je. Baru nampak hasil dia. Dia bukan soal banyak peringkat awal kan. Dia soal dia konsisten. Kadang-kadang kita dapat 15 pun, 17 tu tak apa. Yang penting kalau you boleh konsisten setiap bulan, dia jadi juga. Dia kena konsisten. Kalau kata bulan ni daftar banyak, bulan depan sikit tak jadi juga. Kan? Yang penting kena pecah rekod bulan sebelum tu kalau boleh. Itu yang baik. Kan. Kalau bulan sebelum tu boleh daftar 10, bulan ni daftar 15. Kalau 15 ni 20. Itulah kena baru nampak kita punya ni lah pencapaian lah kan. Baru nampak hasil dia. Ada orang tanya Tuan mostly memang fokus pada online ke ataupun offline punya strategi? Dan kalau Tuan fokus pada mana? Kalau saya lebih pada online lah. Dan offline pun ada lah. Tapi offline ni banyak bukan saya buat lah. Biasanya mak saya yang tolong buat lah offline. Nampak. Restu mak ayah tu. Betul reda dengan apa yang Tuan. Tapi bila itu. Tapi tak apa, kita bagi soalan ni dulu. Okay, bila Tuan buat online, mostly Tuan buat memang zero cost punya marketing ke ataupun main berbayar ke apa ke apa? Zero cost Tuan. Zero cost Zero cost. Nak dapatkan 8,000 ni nak dapatkan bulat-bulat punya lah. Ya? Dapat 8,000 ni nak dapat bulat-bulat punya lah. Tak nak ada tolak. Sebab saya pernah try membayar Tuan, tak baloi. Jadi saya buat yang free lah. Lagi baloi. Sebenarnya free ni boleh je. Yang penting dia betul-betul kita nak buat lah kan. Kena tahulah hubung macam mana. Kalau berbayar ni mungkin kena pergi kelas lagi lah. Dia kena ada ilmu lah tu sebab kita dah keluarkan duit. Jadi pastikan ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu memang macam ibarat kita bagi sedekah lah duit tu. Lepas ni komputer dah 5 angka takkanlah tak boleh nak sign up apa-apa kelas kan? InsyaAllah boleh. Okay, tak apa Tan. Okay, ada orang tanya, memang Tuan fokus pada Facebook saja ke ataupun Tuan memang ada kepelbagaian? Okay. Ada banyak Tuan. Saya tak fokus pada Facebook. Ada WeChat, Instagram. Situ lupa dia. Lepas tu banyak lah. Kan? Betul. Kalau semata-mata mengharapkan pada Facebook semata-mata, memang lah. Berapa ramai orang Facebook. Kita sendiri kita kena kreatif cari tempat. Saya bagi tahu contohlah Tuan Akib sendiri kan. Siapa ajar Tuan Akib sendiri? WeChat ke apa ke, ada ke orang-orang share ke ataupun inisiatif Tuan sendiri cuba cari peluang kat mana? Tengok kalau yang mana yang lain lah, WeChat pun semua. Kalau Facebook kita tahulah banyak kan, dekat YouTube macam Tuan Hafiz Arif pun pernah buat apa ni kan, video. Kalau WeChat tu rasa saya buat sendiri rasa. Tapi dia lebih kurang je dengan Facebook apa semua ni. Asalkan tempat tu ada orang pakai, itu je. Asalkan keluar. Itu jawapan dia. Asalkan keluar. Kan? Dia dah kisah sebenarnya nak post kat mana pun. Sebenarnya apa yang tunjuk kat semua orang sebenarnya, kita tak kisah apa tempat yang kita buat. Yang penting kita close. Kita jangan kat orang suruh buat Facebook, kita buat Facebook. Kita sendiri kita ada kan. Kita pandailah kreatif cari lubang lain. Betul. Janganlah orang dah semua dah berebut masuk dalam lubang tu, kau nak dekat situ, kau pergi cari tempat lain. Dia kita dah besar. Sebab kat luar sana banyak orang tak tahu lagi pasal Tuan Nur ni sebenarnya. Betul. So memang senang close lah yang kalau kat luar. Okey Tuan, saya tanya satu lagi soalan terakhir sebelum kita pergi ke soalan 3. Okey Tuan, saya tengok mak Tuan ada banyak support Tuan kan. Macam daripada segi offline, mak Tuan banyak mungkin
Kalau dia tak close, dia bagi orang untuk tuan cerita dan close, betul? Saya tahulah, saya pun memang, mak saya pun macam tu juga. Okay. Macam mana tuan boleh dapat, kita panggil mak tuan boleh redha, mak tuan boleh approve tuan untuk buat benda ni, sedangkan tuan ada title degree sekarang ni. Mesti ramai yang nak tahu. Silakan tuan. Mula-mula tu memang saya tak tahulah mak saya redha ke tak saya buat. Saya buat saya senyap. Okay. Waktu daftar first mula-mula pun saya cakap kata saya buat ada bisnes kecil-kecil, saya buat jual SIM card. Jadi ni lah mak pakailah SIM card ni kan. Saya bagilah mak saya pakai, itu je. Mula tu awal-awal pun mak saya macam tak berapa yakin lah kan. Dia kata pergilah cari kerja kan. Siap bagi pergi kerja, siap hari-hari siap bagi WhatsApp link untuk interview. Ada jawatan kosong pun semua kan. Kita ni dah malas lah nak pergi interview kan. Rasa tak boleh, kita kena apa pun saya buat lah. Saya cakap dengan mak saya, memang banyak kali saya cakap dengan mak saya cakap kata saya tak nak kerja, saya nak buat bisnes. Tapi mak saya kata tak apa, kerja sambil kerja boleh buat juga kan. Kita dengar je lah kan. Memang saya rasa dah memang tak nak dah tak ada kerja. Memang 2-3 tahun. Memang 2-3 tahun mak saya asyik kata pergilah cari kerja keluar kan. Boleh lepas tu cerita anak jiran kerja ni lah apalah kan. Bakar-bakar kita kan. So yang mak saya memang betul-betul dia orang kata macam support full tu. Bila saya dapat Guangzhou tu, saya bawa mak saya sekali. Itu waktu tu bagi dia sendiri bagi dia dengar sendiri dengan CEO nak cakap apa semua kan. Balik tu memang dia promote. Saya tak pernah promote dekat jiran. Yang promote dekat jiran mak saya. Betul. Tak, sebenarnya saya nak tunjuk pada ada 150 orang dalam ni. Saya nak cakap redha seorang mak bapak tu penting. Kan? Kalau mak bapak kita tak percaya dengan apa yang kita buat, macam ni kita nak dapat doa daripada dia. Jadi jangan kita lari. Kita tak boleh lari daripada benda. Redha mak ayah tu penting tuan-tuan. Okay? Cuma ada cara untuk kita tunjukkan pada dia. Biasalah. Kita tunjukkan lah. Orang tua ni bukan dia nak kutuk kita, bukan dia nak jatuhkan kita. Tapi kita buat sesuatu yang dia tak pernah tengok kita buat. Tiba-tiba dia tengok nak jual barang-barang singkat lah apalah, belajar tinggi-tinggi kan. Tiba-tiba jual singkat. Dia takut kawan dia tersalah. Sama juga macam saya kan. Belajar degree, tiba-tiba ambil pilihan jual singkat. Dah lah bulan pertama mak tanya berapa. Saya cakap RM53 komisen. Rapi mak bapak tu. Jadi kita sendiri, kita kena buktikan. Macam Tuan Akib sendiri, dia buktikan, dia bawa sendiri mak bapak dia. Bawa pergi Guangzhou, tengok sendiri situasi kan. Berapa ramai orang yang mesti tuan masing-masing tuan mesti tunjuk orang ni dah ni, orang ni kan. Betul. Tidur lena mak tuan. Betul kan? Waktu dia support lah kan. So lepas tu setiap bulan komisen masuk je tunjuk. Komisen masuk tunjuk. So dia nampak komisen tu makin menaik. So kat situ yang dia lagi nak support lah anak dia ni kot. Bukan dia tak nak support, dia nak support tapi kita kena bagi dia kepercayaan. Betul tuan Betul. Kita kena serius lah, kena buat betul-betul lah. Itu yang penting. Janganlah mak kita support tapi kita buat lebih kurang kan. Janganlah kita pergi marah pula, kita cakap dia tak support, bukan tak support, kita ni kena buktikan. Betul tuan Betul kan. Tengok macam tuan Akib kan, kalau mak dia tengok komisen dia 8,000, kalau saya jadi mak dia pun saya diam. Betul kan? Dulu saya degree, saya kerja, gaji saya 1,800 tuan. Kerjaan ni bukan satu benda yang mudah. Okay? Kalau dapat macam mak ayah memang dia. Umur buat tuan berapa? Saya sekarang ni 29. 29 tahun Dah kahwin ke belum? Belum ni dah. Nanti bila komisen tuan dah 5 angka, apa cara dia, tips yang saya kongsikan pada tuan macam ni. Tuan buat macam ni. Buat macam ni, nanti ada ramai lah cik tuan. Ada lah. Okey tuan, tak apa. Okey tuan, soalan terakhir. Kesian ada kita seorang lagi. Okey. Soalan terakhir. Saya tanya, apa nasihat tuan pada mereka yang sekarang ni sedang struggle nak kerja branch tahun ni? Tuan boleh bagi tak dia orang nasihat sikit?
Okay. Tengah struggle nasihat saya teruskan buat je. Okay, jangan pedulilah orang cakap apa kan. Orang cakap itulah cakap ini, jangan pedulilah. Orang tak rasa apa yang kita lalu. So, kita buat je lah. Terus buat sampai kita dapat naik branch tu. Yang penting kena betul-betul lah. Kalau dah rasa nak naik branch tu, kena bagi dapat lah. Apa cara sekalipun. Kan. Buatlah betul-betul. Tu je lah. Yalah. Itulah apa dia cakap kan. Buatlah betul-betul. Buat betul-betul lah kan. Jawapannya simple. Kita fokus lah. Bila kita buat betul-betul. Kalau kita tak nak buat betul-betul, tak payah buat langsung. Betul. Kalau kita nak benda tu betul-betul, kena serius lah. Kena buat betul-betul lah. Kena fokus lah. Siapa kenal Tuan Nakib selama ni? Pernah tak dengar Nakib? Sekarang ni baru korang tahu kan. Orang yang nak cecah 5 angka ni, nama dia Nakib. Orang sini tak tahu kan. Sebab tu saya bawa dia untuk live interview ni. Bolehlah follow dia. Okay. Terima kasih Tuan. Okay, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Tuan sudi berkongsi masa. Okay, mungkin Tuan boleh lah. Buat kerja Tuan. Okay Tuan, terima kasih. Jumpa Tuan insyaAllah. Mungkin kita boleh jumpa nanti percutian yang seterusnya. InsyaAllah. InsyaAllah. COVID nanti kan. Okay, itu saja kepada Tuan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, jadi sudah habis. Okay, bersiaran dengan satu orang. Kita ada satu orang lagi. Cuma apa yang saya nak sampaikan kesimpulan daripada apa yang telah mereka Tuan Nakib ni kongsikan. Okay, satu benda yang saya nak kongsikan kepada Tuan. Apa yang saya nak beritahu di sini, kalau kita nampak apa yang Tuan Nakib kongsikan, apa fokus dia adalah sistem. Dia fokus pada target. Dia fokus pada cara. Dia nak dapatkan commission macam ni. Dia nak dapatkan pangkat branch. Dia tak perlukan motivasi untuk dia capai benda tu. Tapi dia perlukan cara macam mana dia nak buat. Dia nak capai branch. Dia cakap dia pastikan 1 bulan dia mesti close 20 lebih. 1 hari dia kena ada 2 orang close. Contoh macam tu. Dia target pada cara. Dia target pada sistem. Tapi tuan-tuan tengok tak? Ada tak ada cerita yang dia sentiasa termotivasi dengan orang ke apa? Tak ada. Siapa yang nak buat, dia akan buat betul-betul kawan-kawan. Siapa yang nak buat, dia buat betul-betul. Sebab tu saya selalu kata pada semua. Kalau kita nak buat betul-betul, kita buat betul-betul. Jangan main-main. Nak buat betul-betul. Kita jangan main-main. Okay? Bila kita nak berjaya dalam satu benda, motivasi tu penting. Kan? Persekitaran kita penting. Betul, penting. Tapi dia bukan perkara utama untuk menentukan kejayaan kita. Walaupun tuan-tuan duduk di Sabah, tuan-tuan duduk di Sarawak sekalipun, duduk di hujung Perlis sekalipun, walaupun tuan-tuan tak ada kawan sekalipun, benda tu bukan satu isu yang besar. Okay. Itu selingan saja, itu bonus saja. Paling penting adalah untuk tuan-tuan capai apa yang tuan nak, bukan daripada motivasi, bukan daripada semangat tu. Itu boleh dapatkan, itu memang penting. Ada masa kita down, kita boleh cari benda tu di YouTube dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah sistem. Apa yang kita buat untuk kita capai. Saya bagi contoh, kalau kita nak kurus tuan-tuan, tak cukup hanya kita tengok orang yang kurus bagi motivasi supaya kita kurus. Tak cukup dengan kita tengok orang yang kurus sihat, kita rasa terinspirasi dengan dia, tak cukup. Yang memberi kesan penting adalah apa dia, iaitu kita nak kurus, kita kena tahu apa sistem yang kita perlu buat. Pagi kita nak makan apa, tengah hari apa yang kita perlu makan, malam apa kita perlu makan, apa senaman yang kita perlu buat hari-hari. Makan nasi suku, lebihkan sayur. Malam jangan makan, tidur kena cukup, air kena minum banyak, kena sentiasa buat senaman. Hari-hari kita dah set, setiap hari apa yang kita perlu buat. Makan malam apa, tengah hari apa, senaman apa hari-hari kita kena buat. Kita dah ada jadual, dah set apa yang kita buat. Kalau kita ada benda ni dan kita ikut saja sistem yang ini, kita akan kurus juga walaupun tanpa perlu ada motivasi pun rakan-rakan. Jadi apa yang saya nak nampakkan kepada ni, apa yang Tuan Nakib beritahu tadi adalah sistem. Tuan-tuan kena ada sistem ni. Kalau tuan-tuan tak ada sistem untuk tuan-tuan berjaya, sama juga kalau tuan-tuan nak naik branch, tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan perlu buat. 1 bulan aku kena daftar 20 orang. Macam mana aku nak daftar ke 20 orang? Setiap hari aku perlu iklan macam mana? Aku perlu iklan di mana? Aku perlu dapatkan prospek yang masuk WhatsApp berapa? Tuan kena cipta sistem ni. Udah-udahlah tu asal nak gunakan alasan tak ada kawan, persekitaran, tak ada motivasi, perlukan ini. Tak perlu. Tuan-tuan perlu setting tuan-tuan punya sistem sendiri dan tuan-tuan jalankan. Sistem yang tuan-tuan buat ni tak boleh terlalu senang dan tak boleh terlalu susah. Dia kena sederhana. Kalau terlalu susah, tuan-tuan tak boleh buat. Kalau terlalu senang, tuan-tuan akan leka. Jadi setlah sistem tuan-tuan apa hari-hari yang tuan-tuan kena buat. Semoga bermanfaat. Okay? Okay, untuk interview yang orang yang kedua, saya akan interview ada seorang, ini memang kawan saya. Okay, memang ada